Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang diberikan, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat juga kita sama-sama pada hari ini untuk mengikuti kuliah ataupun pembelajaran kita pada kali ini masuk minggu yang ke-12. Dan kita sudah sampai ke tajuk yang baru. Topik yang baru, salah faham terhadap Islam dan juga dialog peradaban. Dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, bila mana kita lihat kepada susunan topik kita daripada bab 1, ingat tak kita dah belajar berkaitan dengan perkara berkaitan dengan asas, asas syariah Islam, dan seterusnya kita dah melihat kepada perkara-perkara berkaitan dengan rukun Islam, ya, rukun iman, isu-isu yang berlaku. Bab yang kedua, macam mana takbir urus berkaitan dengan institusi Islam, dan tajuk yang seterusnya kita dah masuk berkaitan dengan salah faham terhadap Islam dan berkaitan dengan cabaran-cabarannya. Dan sebelum ni kita dah lihat berkaitan dengan cabaran terhadap Islam itu sendiri dan isu semasa yang berlaku. Jadinya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, apa yang kita nak lihat dan apa yang tertera di skrin ketika ini, kita dapat lihat berkaitan dengan apa ni, senjata apa ni yang megang apa senjata ni, kenapa pegang senjata, ni kenapa pula ni dengan ada letupan, ya, lepas tu muka pula bertopeng dengan pegang senjata lagi apa semua. Dan inilah cabaran dunia terhadap ideologi ekstremisme. Dan juga kita nak lihat berkaitan dengan salah faham. Kan, kefahaman yang salah terhadap Islam itu sendiri yang akhirnya orang memandang agama Islam ataupun penganut agama Islam, Muslim itu sendiri dalam berbagai-bagai bentuk. Kan, dalam berbagai-bagai perkara. Dan perkara ini kalau kita lihat sangat-sangat bahaya. Itu tak tambah lagi dengan apa? Dengan perkara-perkara yang kita boleh katakan di sini, kefahaman Islam yang salah itu, di mana kita mungkin pernah dengar Islam liberal, kan, Islamofobia, dan akhir sekali kita akan lihat kepada dialog peradaban. Baik, jadinya untuk sesi kita pada kali ini, kita akan bersama-sama, dan untuk topik ini, pelajar akan mempelajari berkaitan dengan salah faham terhadap Islam, dan sudah tentunya berkaitan dengan CLO3, menghubung kait minda ingin tahu dengan Islam dan cabaran semasa di Malaysia. Okey, baik. Pada pengajaran yang lepas, sudah kita ingat, adakah masih lagi ingat? Kan, berkaitan dengan apa? Yes, kita dah recap berkaitan dengan globalisasi. Kan, berkaitan dengan apa? Gejala keruntuhan akhlak. Kan, siap rokok lagi ni. Baik, ni jenis berjimba ni. Berjimba, bukan bertimba. Kemudian kita juga dah tengok berkaitan dengan ni, sains teknologi dan juga ICT. Apakah ancaman-ancamannya kepada kita? Kan, adakah teknologi ini tak dibenarkan langsung dan memang mendatangkan ancaman dan sangat-sangat bahaya kepada kita? Ataupun macam mana kita nak handle sebenarnya? Jadi yang pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, apa yang menariknya, pada kali ini objektif pengajaran dan pembelajaran dia adalah mengenal pasti cabaran dan isu semasa yang berkaitan dengan Islam. Berkaitan dengan apa? Salah faham terhadap Islam. Kan, salah faham terhadap Islam. Dan kita akan lihat pecahannya kepada beberapa perkara. Fahaman liberal, ekstrem, radikal, dan juga Islamofobia. Dan seterusnya kita akan melihat kepada dialog peradaban. Kan, dialog peradaban. Dan bila sebut berkaitan dengan salah faham ini, of course ia berkaitan dengan apa? Ini dia, misconception. Salah faham berkaitan dengan apa? Konsep. Yes, konsep Islam tu. Mudah untuk kita kata macam ni. Ada orang kata, kita kena kerja lah. Kan, kita kena bekerja. Ni contoh
Ada orang A akan nampak apa? Kita kena kerja. Bermaksud kita kena bekerja dan menjadi pekerja. Dalam erti kata yang lain, kita menjadi apa? Makan gaji. Okay, nampak? Ni konsep yang pertama. B pula kata apa? Kita kena bekerja. Okey, kalau macam tu aku kena gunakan tulang empat kerat aku untuk buat apa? Yes, untuk cari duit. Dengan cara apa? Berniaga. Dia buat bisnes. Kan dia buat bisnes. Okey. Ada yang ketiga kata apa? Aku nak kena cari duit jugalah. Kan nak kena kerja ni. Kerja dengan cara apa? Dia buat apa? Dia pastikan orang lain run bisnes dia. Kan? Kita tengok je. Okey, ni duit, okey, jalankan. Ni idea, jalankan. Ni produk, jalankan. Yang dia tahu, dia akan dapat apa? Untung. Kan? Untung. Okey, dan jenis D, jenis apa? Investor ataupun pelabur. Okey, pelabur ni lagi best. Kan? Dia hanya duit itu bekerja untuk dia. Kan? Duit tu bekerja dengan dia. Dia ada duit, dia letak. Kan? Lepas tu tunggu hasil saja. Tunggu hasil saja. Baik. Yang ni adalah konsep berkaitan dengan bekerja. Konsep berkaitan dengan bekerja. So janganlah marah kepada orang. Kau ni tak kerja ke apa semua? Sebab apa? Mungkin dia tak pakai pakaian uniform, dia tak pergi time out, time print, punch out, punch in dan sebagainya. Kan mungkin dia jadi apa? Yang kedua ni, dia deal dengan orang, kan? Okay. Ataupun yang ketiga ni, dia run business ni. Dia run business tapi orang lain pula yang runkan untuk dia. Kan? Ataupun yang D ni, ni lagi hebat. Kan? Hanya apa? Duit yang tolong buat duit untuk dia. Okey? Baik. Jadinya, berkaitan dengan Islam ni pun ada juga orang faham macam lain. Kan? Ada orang faham Islam yang solid. The solid one. Solid memang tak ada cacat celah. Alhamdulillah. Yang ni lega juga. Ada orang yang faham Islam tu dah solid tapi menambah lagi perkara yang bukan-bukan. Kan amalan bid'ahnya apalah kan, tambah lagi dengan perkara-perkara tak sepatutnya, khurafatnya. Okey, baik, ada yang orang ambil Islam tu, ambillah sikit-sikit apa yang kena dengan dia. Okey. Ada juga yang apa? Yang Islam dia liberal, sangat terbuka. Kan, sangat terbuka dan membuka kepada ruang apa? Maksiat pun dia campur, perkara yang dikatakan pahala pun dia buat juga. Kan, ada yang betul ekstrim, kan, terlampau sangat. Okey, dan juga radikal. Okey, baik. Dan apa yang berlaku lagi? Ni, kan, yang memandang Islam itu sebagai satu benda yang disebut sebagai apa? Ketakutan kepada Islam itu sendiri. Baik, jadinya jom kita sama-sama lihat kan salah faham terhadap Islam. Apakah yang berlaku sebenarnya? Baik, jom kita lihat apakah yang berlaku dalam video ini. Okey, apakah yang berlaku dalam video ini, sama-sama kita saksikan. It is a big deal. You know the kind of guy I am. Yeah, but you know that I have friends, so I don't... But he's not the guy I want you to talk to, because I know you guys had something in the past. That was a long time ago. Like, I'm here with you now, aren't I? Like, just let it go. Don't touch me. Don't touch me, because I told you this millions of times. Always say you're sorry. Because I am. You're not sorry, okay? You're not sorry. Yo, what's going on, son? Okay. But then I قلت لك مليون مرة. تعالي بس، تعالي يلا تعالي. يعني أنا هقول لك كام مرة، يعني أنا مش عاوز أعمل مشكلة. خدي هنا، مش عاوز أعمل مشكلة معاكي. قلت لك ما تكلمهوش، بس أنت برضه كلمتيه. كل مرة
كل مرة نفس المشكلة، وقلت لك وأنا قلت لك مش عاوز المشكلة دي. ما تلمسنيش، ما تلمسنيش، قلت لك ما تلمسنيش، فاهمة؟ بعمل كده معاك المشكلة دي، انت ما تعرفيش انت ناوي، ماشي؟ فاهمة؟ عشان ما تعمليش كده معايا تاني، ماشي؟ انا ماليش دعوة الناس هيعملوا ايه، انا ماليش دعوة، ماشي؟ ماشي؟ نشوة؟ تعالي يلا، تعالي يلا، يلا. قلت لك مليون مرة، قلت لك ماشي، انا قلت لك ماشي. انت بصي انا بعمل انت دلوقتي خليتيني Don't hit her or call the cops. Understand English? دونت. انا مش عارفك انت مين انت. Hit her again, and I'll call the cops. Like I'm here with you now. Okey, baik. Kalau kita lihat tadi macam mana keadaan di mana. I told you that. Okey, baik. Always say you're sorry. Bila mana What's going on, son? ni? Okey, dekat sini. Okey. Dekat sini yang mana apa yang berlaku ni? Bila mana pakaian dia seperti orang biasa, okey, orang biasa, cepat je orang respon kan? Kan cepat je orang respon kan? Tetapi bila mana kita lihat kat sini, kan lihat kat sini kan dah berapa kali dah kena pukul, kena tampar, masa macam kuat juga tu bunyi kan. Okey, baik. So dekat sini last kali barulah dapat warning daripada pemuda ni mengatakan apa? Jangan nak pukul lagi. Kan, I will call cops. Kan, okey. If you do it again, I will call cops. Okey. Baik. Dan apa yang kita boleh faham kat sini? Nampak tak? Bila mana berlaku kepada sekiranya mereka ni pakai pakaian yang nampak macam biasa, macam orang lain, okey, cepat saja tindakan. Kan? Tindakan tu sangat-sangat apa? First kita nampak apa? Sangat pantas. Kan? Maksudnya mereka tu alert. Kan? Sensitif dengan benda ni yang berlaku. Dan yang kedua tu masing-masing memerhati. Maksudnya lambat tindakan tersebut. Akhirnya barulah datang pemuda ini. Kan, pemuda ni barulah datang dan siap beritahu dia akan call polis. Bukan Robocop dia akan call polis. Baik. So, di sini pun kita dah nampak dah. Kan, di sini dah kita nampak dah. Tindakan yang pantas ini menunjukkan mereka ni alert, mereka ini caring sebenarnya. Kan, caring ni apa dia? Mereka ambil berat, ya. Ambil berat. Tapi bila mana berlaku kepada orang Islam, berpakaian Islam, lambat je. Kan. Dan perkara ini, ya, inilah yang disebutkan sebagai apa? Salah faham terhadap Islam. Okey, baik. It is a big deal. You know the kind of guy I am. Okay. Yeah, but you know that I have friends. Salah faham terhadap Islam ini. Islam adalah agama yang membawa kepada kesejahteraan. Sebab apa? Maksud Islam itu sendiri. Daripada perkataan salama. Okey? Salama. Yes, salama. Salam. Bermaksud apa? Sejahtera. Kan? Berada dalam keadaan yang baik. So, bila mana membawa kepada kesejahteraan ini, bukan sekadar kepada Islam tetapi juga kepada yang bukan Islam, belum lagi beragama Islam, kepada manusia, kepada siapa? Kepada haiwan, kepada tumbuhan. Nampak tak?
seluruh yang ada di atas muka bumi ini, makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Tu sebenarnya maksud Islam. Namun begitu, kesucian Islam itu, betapa baiknya Islam itu, kesejahteraan Islam itu telah tercemar, telah tercalar. Dan apa yang berlaku? Akibat salah faham manusia terhadap kesempurnaan Islam sendiri. Kan? Kefahaman dia salah, dia swing habis. Kan melencong habis. Baik, dan salah faham ini yang berlaku terhadap Islam bukan hanya berlaku di kalangan orang Islam itu saja. Dan ia turut berlaku kepada siapa? Orang yang bukan beragama Islam pun turut melakukan satu benda yang kita sebut sebagai salah faham. Kan? Sayang kan? Jadinya, apakah yang maksudkan dengan salah faham terhadap Islam ni? Baik, maksud salah faham terhadap Islam ini, dia bermaksud memahami Islam dengan kefahaman bahawa agama Islam, bahawa agama sebagai satu kecenderungan peribadi semata-mata. Kan? Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Personal. Kan? Dan tidak mengikut seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni dia. Kan? Agama hal personal. Jangan masuk campur. Kan? Jangan nak sibuk-sibuk ya. Okey. Dan menurut pendapat Muhammad Khutub dalam kitabnya Salah Faham Terhadap Islam, kefahaman bahawa agama merupakan suatu kenyataan hidup pada masa lampau dan tidak sesuai diamalkan pada zaman moden yang bersandarkan sains dan juga teknologi. Maksud dia sekarang ni lah yang canggih, yang moden pun semua ni. Agama ni tak perlulah kot. Kan, bukan tak perlu kot, memang tak perlu. That's why ini yang dikatakan sebagai apa? Salah faham terhadap Islam. Kan dia kerja hebat-hebat lah apa semua kan, travel overseas, pergi sana pergi sini dan sebagainya, rancak sana rancak sini, di mana-mana pun rancak. Tapi apa yang berlaku pada dia, tak perlulah kepada agama ni, kita kan dah berjaya dan sebagainya. Dan fahaman ini juga menganggap bahawa agama hanya tujuan mendidik jiwa dan mengasuh manusia, dengan prinsip etika dan moral tertentu. Bukan setakat moral tertentu saja. Kan ada waktu dia pula, kan bukan sepanjang waktu. Hal berkaitan dengan kerja jangan masuk. Hal berkaitan dengan teknologi, benda-benda yang moden jangan kaitkan dengan agama. Sebab apa? Yang itu kan berkaitan dengan jiwa. Kan itu kan berkaitan dengan satu dusuk yang lain. Ni antara benda-benda yang berlaku pada zaman kini. Baik, isu salah faham terhadap Islam ini antaranya yang sering menjadi kontroversi ialah isu apa? Fahaman Islam liberal, fahaman ekstrim, fahaman Islam, fahaman radikal dan Islamofobia. Baik. Dan kita lihat apa yang berlaku sebenarnya kepada fahaman liberal ini. Baik, kita kena faham apa maksud liberal. Baik, liberalisme maksudnya apa? Kamus Dewan mengatakan fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi satu, atau dalam masa yang sama serta kebebasan. Kan, kebebasan dalam ekonomi. Walaupun kita nampak kan ekonomi kan asalnya dalam bentuk ekonomi, tapi sebenarnya menurut Islam apa yang berlaku, liberalisme ini suatu idea, idea buah fikiran yang memperjuangkan kebebasan individu dan kesamarataan individu dalam masyarakat. Maksud dia semua sama, semua berhak dapat hak yang sama. Dia ni beriman ke, dia tak beriman ke, dia Islam ke tak Islam ke, dia tetap nakkan juga hak yang sama. Baik. Dan kalau kita tengok, fahaman liberal juga berpegang kepada apa? Falsafah kebebasan yang akan membawa seseorang semakin jauh daripada ajaran Islam. Ni satu lagi bentuk dalam fahaman liberal ini, selain daripada nakkan kebebasan individu dan juga kesamarataan individu dalam masyarakat, dia pun jadikan semakin apa? Makin jauh.
Jauh dan jauh. Dan kalau kita lihat, apakah sejarah liberalisme? Baik, bermula dengan apa? Berkembang pesat di Eropah Barat dan juga Amerika Syarikat. Ketika mana zaman Enlightenment, pencerahan yang mana sedang rancak membangun. Dan waktu ini bila dah rancak apa semua, kan dulu pun rancak, bukan sekarang yang rancak. Bila dulu ni dah rancak, sebenarnya dia ni disebabkan apa? Pengaruh gerakan liberalisme agama yang berlaku pada zaman Renaissance. Renaissance ni apa maksudnya? Kebangkitan. Yes, kebangkitan. Yang mana sebelum ni, sebelum Enlightenment, mereka berada dalam zaman gelap. Darken Age. Itu sebabnya kita kena tahu sejarah. Kan dulu kau berada dalam zaman gelap. And then, dah berada dalam zaman cerah. Lepas tu apa yang berlaku? Lupa diri. Baik. Apa yang berlaku pada abad yang ke-6 ke-17 ni adalah zaman apa? Zaman kebangkitan. Baik. Tokoh liberal seperti apa? John Locke. Ini dia, John Locke. Baik. Lepas tu Rousseau. Adam Smith. J.S. Mill. Memperjuangkan kebebasan individu sehingga menafikan nilai moral dan juga aspek kerohanian. Dan mereka berpendapat semua manusia mempunyai kebebasan. Satu, freedom. Mahukan freedom. I want the freedom. Tiada individu yang berhak kawal. Bila dah bebas, no. Nak kawal I. No. Nak monitor, nak apa, nak kongkong, apa semua. Kan no, tak boleh. Siapa pun tak ada berhak nak kawal kita. Nak sekat pilihan kita. Nak makan apa, nak keluar dengan siapa, nak kahwin dengan siapa. This one. Kalau kita nampak sebab apa? Basic dia macam ni. Kebebasan individu tanpa ada satu perjanjian. Bahaya tak? Yes, kalau kita tengok takrif dia pun, konsep pemahaman dia pun dah bahaya. Apatah lagi kalau diamalkan. Jadinya, terdapat 3 bentuk kebebasan yang sering diperdebatkan. Biasa sangatlah yang didebatkan benda ni. Baik, antaranya yang pertama, kebebasan sosial dalam masyarakat. Kan, dalam masyarakat. Baik, kebebasan politik. Kan, kebebasan politik yang mana dari sudut politik ataupun pentadbiran, kalau kita lihat ada parti politik yang berlatar belakangkan liberal ini, kan. So dia nak kaut semua benda. Kan, hal-hal yang berkaitan dengan kita panggil apa? Yang telah ditetapkan oleh perlembagaan pun dia langgar serupa tu juga. Sangat-sangat bahaya perkara ni. Dan tak cukup lagi dengan tu, cara fikir dia itu kan turut melanggar apa? Apa yang sepatutnya ditetapkan oleh agama, apa yang telah ditetapkan oleh kaum masing-masing, dan nilai-nilai murni apa semua ni, semuanya jadi apa? Semuanya dilanggar dengan jayanya. Ini yang berlaku bentuk liberalisme. Baik. Dan tak cukup lagi dengan kebebasan psikologi. Dengan kebebasan psikologi, kan, macam mana dia punya emosi dan sebagainya, kan, dengan bercampur aduk perkara yang lain, dengan fahaman-fahaman yang tak tahu asal usulnya, yang menyimpang dengan agama, dan kebebasan di sudut moral, di sudut akhlak ni. Kan kadang-kadang tak berakhlak langsung, nak buat apa benda pun dipersilakan, nak langgar peraturan yang ditetapkan dengan agama, kan, nak berzina bagi diri dia, siapa tak pernah buat, dianggap seperti apa? Macam kuno, apalah benda macam tu pun tak pernah try. Kan, apatah lagi kalau tutup aurat. Tutup aurat, of course bagi mereka ni sebagai apa? Satu benda yang dianggap sebagai kolot, dianggap sebagai tidak mengikut arus zaman. Satu benda yang sangat-sangat orang kata apa, kita ni buat apa nak tutup aurat, seolah-olah memberikan beban kepada diri kita. Ni antara pandangan-pandangan yang berlaku di kalangan orang yang berada dalam pegangan liberal. Baik. Dan konsep kebebasan dalam liberalisme. Konsep kebebasan sosial, politik, ekonomi merujuk kepada apa? Ketiadaan undang-undang
atau perjanjian yang menghalang seseorang melakukan. Okey, nak berhibur. Berhibur dia tu sampaikan jadi apa? Sampaikan boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kan, nak biarkan diri tu berpegangan tangan, nak disentuh, nak dipeluk dan sebagainya. Ingat tak peristiwa K-pop? Kan penyanyi K-pop datang ke Malaysia, lepas tu ada anak gadis Malaysia naik atas pentas dan kemudiannya dipeluk dan sebagainya. This one. Kan? Seterusnya tak cukup lagi dengan tu, kebebasan fizikal, kebebasan apa? Psikologi, dan rujuk pada konsep kehendak manusia diandaikan bebas. Nampak tak? Bebas, tak terikat daripada apa? Iradat, kudrat. Kehendak Tuhan, kuasa Tuhan dan ilmu Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh katakan macam ni. Apa yang berlaku kejadian banjir sebagai contoh, kan, sebab sekarang kan musim banjir, okay. Dia kata apa? Itu semua bukan datang daripada Tuhan. Ini fenomena alam. Kalaupun dia kata ni berkaitan dengan Tuhan, dia akan salahkan Tuhan. Tuhan zalim. Na'udzubillahi min zalik. Benda yang sangat bahaya sebenarnya. Baik, tak cukup lagi dengan tu. Kebebasan moral. Yang mana kepercayaan bahawa seseorang boleh melakukan apa saja tanpa balasan dosa. Kan, hidup hanya sekali, dia kata. Ikutlah apa jua nak buat pun. Okay. Ada setengah tu, saya pernah tonton satu filem, yang mana filem tu kalau tak ditapis dengan kefahaman agama yang kuat, of course sudah pasti akan berlaku apa? Akan berlaku tergelincirnya keimanan kita. Sebab apa tu? Sebab kan dia ada sebut, ada satu dialog mengatakan, saya kalau nak kahwin, sebelum tu saya akan jadi seperti ular. Ular, kalau kita lihat, ular, mana ular? Mari kita lihat sikit. Ular, kan, ular betina ini, dia akan cari kepada semua ular. Dia akan rasa ular jantan yang pertama, ular jantan yang kedua, ular jantan yang ketiga, ular jantan yang keempat dan seterusnya. And then bila dah rasa pun semua, kemudian barulah dia buat pilihan. Nampak tak? Dalam erti kata yang lain pun dia akan rasa di sudut apa? Dia melakukan hubungan seks yang tidak sah lah. Ataupun zina. Kan? Nampak tak? Sebab apa? Dia rasa macam tak ada masalah apa. Okay? Baik, tak ada dosa. Kan? Dosa itu adalah hak peribadi. Buat apa nak sibuk-sibuk tentang hal orang. Okay? Bahaya sebenarnya konsep kebebasan dalam liberalisme ni. Baik, dari sudut agama, pemikiran yang ingin melonggarkan kepercayaan keagamaan dengan maksud hubungan dengan alam, termasuk manusia dengan Tuhan, perlu dibebaskan daripada kongkongan wahyu. Maksudnya apa sini? Kan? Pemikiran yang mana kepercayaan agama ni patutnya dilonggarkan. Tak payahlah nak, orang kata apa, nak solid sangatlah pegangan agama tu. Tak payahlah nak jadi seorang yang kuat beragama. Macam tu maksud dia. Kan? Macam tu maksud dia. Okay? Baik. Jadinya pihak golongan liberal dalam agama menerima perubahan, malahan penghapusan ajaran tradisi. Okay. Penghapusan ajaran tradisi agama agar hubungan Tuhan dengan manusia dan alam dapat ditafsirkan semula. Dia minta penafsiran semula. Kan? Pemimpin negara satu ketika dahulu pun pernah kata apa? Kita perlu tafsirkan semula dalam bentuk yang lebih terbuka. Kan? Dalam bentuk yang lebih terbuka. Maksudnya lebih terbuka ini kan memberi ruang untuk perkara lain. Okay? Yang mana sebelum ni dikatakan apa yang haram itu boleh dilonggarkan menjadi apa? Halal. Kan? Apa yang halal itu, kan, halal itu boleh jadi, kan, okay, dijadikan haramkan ke, okay, ataupun satu perkara yang kita boleh sebut sebagai apa, tambah lagi lah benda-benda yang haram ni jadi halal. Kan, nampak tak permainannya. Jadinya pandangan Islam terhadap liberalisme ni, apa yang kita boleh tengok kat sini, gerakan muzakarah, jawatan kuasa, fatwa Majlis Kebangsaan pernah memutuskan bahawa pemikiran liberal mengandungi
fahaman yang dianggap menyeleweng. Nampak tak menyeleweng? Maksud menyeleweng ni, kalau kita ni jalan nak pergi ke satu-satu tempat, dia perlu straight. Kan, straight. Tapi orang yang meleweng ni dia ke sini. So jalan ni jalan salah lah. Macam tu lah. Kan, ni jalan yang sepatutnya dilalui oleh Islam. Tapi dia menyeleweng ke sini. Jadi, kan menyeleweng di sudut apa? Akidah dan juga syariah. Baik. Kemunculan fahaman pemikiran baharu berteraskan liberalisme, sekularisme, rasionalisme dan seumpamanya telah mewujudkan ancaman. Yes, poin yang kedua apa dia? Ancaman. Ancaman kepada masyarakat Islam. Sebab apa? Idea liberalisme, kebebasan individu dalam agama ialah sesuatu yang berbahaya. Kan, dan apa yang mereka nampak ini, agama itu mengongkong. Kan, agama itu mengongkong, menyekat. Kan, sedangkan itu adalah fahaman yang salah. Dan lebih mencabar lagi dan berbahaya lagi dalam konteks agama ialah apabila konsep akal individu, kan, akal individu adalah enlightenment yang menyahkan unsur kerohanian dianggap sama dengan mempunyai akal para ulama. Kan, padahal akal para ulama ni dah habis pertimbangan dah tu. Lihat kepada apa yang dibolehkan ikut agama, ikut Quran dan juga ikut sunnah Nabi SAW, bagaimana pendapat ulama-ulama lain yang telah berijtihad dan sebagainya. Tapi yang dikatakan oleh pihak liberal ini, akal individu ni, kan, dianggap macam dia orang pun boleh juga, kan, dia orang pun boleh juga untuk apa? Untuk buat keputusan yang sepatutnya mereka tak ada hak pun. Mereka bukan pakar dalam berkaitan dengan hukum, hakam dan sebagainya. Lalu dibiarkan bebas untuk menafsirkan apa? Menafsirkan mesej daripada Quran, mesej daripada sunnah Nabi SAW. Tu yang jadi macam-macam tu. Kadang-kadang dia ambil ayat Quran, dia tafsirkan ikut selera dia. Nampak tak? Ikut kefahaman dia, sesuai dengan diri dia. Dan perkara ni sebenarnya sangat-sangat bahaya. Jadinya, bila ikut macam mana bentuk pemikiran dia ini, sebenarnya inilah yang dikatakan apa? Ancaman sebenarnya. Ancaman. Dan Islam tidak mengiktiraf ketinggian mutlak akal semata-mata. Yes, akal kita ni sangat-sangat limited. Kan, our brain sangat apa? Limited. Kan, limited. Terhad. Ada batas. Okay? Dan apa pun jua, akal kita ni kalaulah tak dipandu dengan agama, sudah tentu mengakibatkan keterlanjuran. Keterlanjuran yang jauh daripada ajaran Islam yang muktabar, yang sebenar. Bahaya tak? Yes, memang bahaya. Kan, memang bahaya. So, bila mana kita tengok perkara-perkara ni, sebenarnya sangat bahaya kepada apa? Akidah kita. Sangat bahaya kepada apa? Cara kita untuk melaksanakan ibadah kita. Okey. Baik, kita tengok. Apa ciri-ciri sekularisme Islam liberal ini? Baik, yang pertama sekularisme. Sekularisme ini maksudnya apa? Bahawa agama Islam hanyalah sebagai tuntutan ibadah, bukannya menguruskan dan juga mentadbir dunia. Kita boleh faham macam ni. Islam itu baginya perkara dunia dan juga perkara yang berkaitan dengan Islam, dia tak boleh disatukan. Dia adalah terpisah. Terpisah. Dia tak boleh merge sekali. Tak boleh. Okay, bagi dia, bagi Islam liberal tak boleh. Kan? Ada unsur-unsur doa dalam kita nak buat kerja apa semua. Ni doa-doa apa semua tak perlu. Kan, kita kena usaha dengan tenaga empat kerat kita. Nampak tak? Okey. Baik, penolak perundangan Islam. Ni yang kedua, penolak perundangan Islam. Hal-hal berkaitan dengan hukum Islam ini hanya memberikan kesan negatif dan sangat bertentangan dengan hak asasi dan juga tak sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku sebab apa? Bagi dirinya yang pertama tak sesuai. Kan, kunolah, menyeksalah, padahal itulah yang telah ditetapkan oleh agama. Itulah yang terkandung dalam Quran, itulah yang terkandung dalam hadis. Sebagai contoh, hukuman apa? Hukuman hudud. Hukuman hudud. Okey, kalau pencuri kena buat apa? Kan? Kalau yang berzina apa nak kena buat?
Kan berzina sepatutnya apa? Kalau yang dah berkahwin kena rejam sampai mati. Tapi kalau kita lihat hari ni orang yang berzina hanya dibayar apa? Dibayar denda. Nampak tak? Selesai tak masalah? Tak selesai. Orang rasa macam boleh je kan nak buat zina dengan siapa-siapa. Nampak tak? Okay. So, kalau kita lihat bila mana hukuman ini, kan hukuman ini tak dilaksanakan dengan sebetulnya, jadi orang tak rasa gerun, tak rasa takut dengan perundangan Islam ini. Okey, baik. Menolak autoriti keagamaan, kan metodologi yang digunakan ialah relativisme, iaitu kebenaran bersifat relatif dan tidak boleh didakwa oleh mana-mana pihak. Dan oleh demikian memulihkan pintu kebebasan dan ijtihad dapat dilaksanakan. Okey. Baik. Hal-hal berkaitan dengan apa? Kuasa berkaitan dengan keagamaan ni kena tolak mentah-mentah. Kan kena tolak mentah-mentah, rasa tak sesuai lah, rasa macam benda ni macam mengongkong lah, tak patut dilaksanakan. Okey. Baik. Dan kebebasan mentafsir teks Al-Quran. Kan dia lihat pada ayat Quran, lepas tu tafsir, kan tafsirnya tanpa terikat. Okey, tanpa terikat dengan apa? Dengan disiplin ilmu yang berkaitan dengan asbabul nuzul. Kan sebab turunnya ayat pun dia tak tengok. Lagi apa? Nasikh wa mansukh. Adakah ayat Quran itu hukumnya yang telah dimansuhkan ataupun tidak? Dia tak tengok pun pada benda ni. Tafsiran Rasulullah, yang ni pun dia tak rujuk. Tafsiran para sahabat, yang ni pun dia tak rujuk. Apa yang dia guna adalah apa? Menggunakan akal semata-mata. Ni sangat-sangat bahaya. Okey. Baik, seterusnya gerakan modernisasi. Berkait dengan gerakan modernisasi yang mana menggagaskan idea membebaskan masyarakat daripada kongkongan adat resam dan tradisi yang dianggap sebagai ataupun menjadi penghalang kepada budaya kemajuan dan juga kebebasan. Ni idea dia kan, nak bebaskan masyarakat terkongkong dengan apa? Adat resam dan juga tradisi. Sebab apa bagi mereka tradisi, adat resam ataupun kita kata yang agama telah orang kata apa tetapkan yang ni mengongkong. Kalau ikut juga kita takkan maju sampai bila-bila. Kita takkan orang kata apa dapat menjadi bangsa yang hebat. Kan sangat-sangat bahaya sebenarnya. Okey, baik. Mendukung gerakan emansipasi. Kan emansipasi yang mana aliran Islam liberal turut mendukung gerakan emansipasi yang mana berkaitan dengan apa? Pembebasan wanita dan juga feminisme. Kan? Okey, hak asasi. Siapa? Hak asasi wanita. Baik, dalam bentuk apa ni yang berlaku? Antaranya nak juga kan wanita menjadi apa? Ketua. Betul. Ataupun imam dalam solat. Nak juga kan berkaitan dengan faraid. Nak juga pembahagian wanita sama banyak dengan apa? Dengan lelaki. Sedangkan kalau dalam Quran dah dibahagikan dah. Lelaki banyak ni, perempuan banyak ni, follow saja. Tapi disebabkan apa? Disebabkan pemikiran liberal mahukan kebebasan, mahukan cabaran, mencabar apa yang dah dibawa oleh Quran, dibawa oleh hadis dan sebagainya. Ni lah yang berlaku. Kan nak juga. Okey, nak juga orang kata apa? Hak untuk wanita. Tak cukup lagi dengan tu. Banyak lagi lah benda yang berlaku. Kan? Banyak lagi yang berlaku. Dan kita boleh tengok perkara-perkara ini sebenarnya membimbangkan. Okey. Seterusnya, kita lihat pula berkaitan dengan apa? Fahaman ekstrim. Fahaman ekstrim di mana fahaman ini mendorong tindakan provokasi. Apakah yang dimaksudkan provokasi? Mengapi-apikan. Okey. Ugutan, keganasan, penculikan, penderaan, rampasan. Rampasan apa? Kapal terbang, rampasan kenderaan, peperangan, pengeboman, pembunuhan dan sebagainya ini. Okey, inilah perkara-perkara tindakan-tindakan yang telah berlaku. Dan tindakan ekstrim sebegini dalam kalangan umat Islam menyebabkan masyarakat dunia khasnya barat melabelkan umat Islam sebagai apa? Teroris, pengganas. Kan? Pengganas. Okey. Baik, barat mengaitkan tindakan pengganas dengan golongan pelampau Islam. Kan dia sebut apa? Pelampau Islam. Okey.
pelampau agama yang tidak ada toleransi dengan masyarakat. Kan tak kena kita tembak, kita langgar, kita buat apa? Kita bom. Inilah benda-benda yang berlaku ni. Kan benda-benda yang berlaku ni. Kan ancaman, culik dan sebagainya. Dan hal ini berlaku kerana apa? Salah faham barat terhadap konsep jihad. Kan konsep jihad yang terdapat dalam Islam. Okey. Sedangkan konsep jihad dalam Islam ni lain. Tapi barat faham macam lain. Okey, baik. Dan kalau kita lihat, okey, inilah contoh keratan akhbar berkaitan dengan fahaman ekstrim. Yang mana fahaman ekstrim cetus persengketaan. Yes, memang betul. Okey, sebab apa? Kesederhanaan tak ada dekat sini. Kemudian, dalam masa yang sama juga, okey, datang juga dengan apa? Liberalisme, pluralisme menghina agama Islam. Kan? Bahaya juga. Okey. Dan ada juga di kalangan pelajar di IPT yang terlibat dengan apa? Yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan mengikut aliran ekstrim dan juga radikal. Kan sebab bagi mereka yang inilah yang lebih baik, yang inilah yang patut kita ikuti. Sedangkan perkara-perkara ni sangat-sangat bahaya ya sebenarnya. Okey, baik. Apa konsep terorisme dan jihad ni? Kita kena faham. Terorisme atau fahaman keganasan tak boleh sama. Okey. Teroris dengan jihad ni sama tak? Tak sama. Kan? Disebabkan jihad perjuangan yang suci. Suci matlamat dia, jalan pelaksanaannya ikut akhlak Islamiah, tetapi terorisme kan? Terorisme ini merujuk pada tindakan gunakan apa? Kekerasan demi memastikan segala matlamat yang dihajati tercapai. Kan? Buatlah apa pun, gunalah segala kekerasan, janji tercapai. Kan? Buatlah aktiviti ganas pun dan juga melampau, janji matlamat dia tercapai. Dan ekstrim ini dalam kamus dewan maksud apa? Melampau dan juga keterlaluan. Kan? Melampau dan keterlaluan. Baik, ekstremis pula bermaksud pelampau. Dia jadi apa? Fa'il ataupun orang yang membuat ni. Dan golongan yang sikapnya termasuk pendiriannya. Okey, dalam sesuatu hal seperti apa? Politik yang mana melampaui batas kesederhanaan. Sepatutnya okey, dia ada limit dia setakat ni. Tapi bila teroris ni dia dah apa? Ekstrim, dah lebih dah. Okey. Baik, dan tindakan melampau merujuk tindakan melebihi had. Okey. Okey, dia lebih daripada bar yang sepatutnya ataupun par yang sepatutnya dan ketentuan yang sewajarnya, melanggar tata tertib dan juga berlebih-lebihan. Jadinya pandangan Islam tentang ekstrim ini, apa yang kita boleh katakan, walaupun manusia mempunyai hak yang berbeza-beza dalam membuat tindakan, namun dari sudut falsafahnya tetap tidak boleh melanggar batas kemanusiaan dan juga meruntuhkan nilai akhlak manusia. Ini tak boleh dilakukan. Jadinya golongan yang berfahaman keganasan mempunyai hubung kait fahaman radikalisme dan juga ekstremisme. Dua benda ni diibarat seperti apa? Diibaratkan seperti awul dengan tebing. Dia berfahaman ganas, dia ni dia nak buat keganasan apa semua, dia akan ada dua benda ni, radikalisme, ekstremisme. Radikal sangat keras. Ekstremis sangat melampau. Dan golongan ini sanggup buat apa saja. Kan? Tak puas hati dengan satu-satu benda, dia buat bom. Kan? Dia bomkan satu-satu tempat tu. Siri pengoboman. Siri pembunuhan yang sembelih kepala orang. Yalah, sembelih kat mana lagi kan? Kan ambil orang, bagi dirinya tu halal untuk dibunuh, dia sembelih saja. Kan? Sembelih. Swap, kan? Okay? Dan juga keganasan atas nama apa? Atas nama perjuangan. Jadi tindakan ini jauh menyimpang daripada matlamat dan juga tujuan Islam. Islam tak ajar pun macam ni. Sebab apa? Islam tu agama yang damai. Kan? Sebab apa? Islam itu yang mana disebut oleh Nabi SAW, tidaklah seorang daripada kalian yang sempurna imannya sampai dia mencederai saudaranya sebagaimana dia mencederai dirinya sendiri. Okey. Baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Okey. Baik, jadi kita kena hentikan ekstremisme. Dan yang ketiga, kita nak lihat pada kali ini adalah istilah radikalisme dari sudut bahasa. Okey. Dari sudut bahasa kata apa? Aliran yang menginginkan apa? Perubahan atau pembaharuan sosial. Dia nakkan apa? Ni kita kena lain sikit daripada yang lain. Bukan setakat itu saja. Sosialnya, politiknya dengan cara kekerasan ataupun drastik. Mesti kita kena keras, mesti kena drastik. Okey. Baik, padahal radikalisme ini satu kefahaman yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan sosial dan juga politik dengan cara drastik dan juga dengan cara apa? Kekerasan. Bagi dia, guna drastik, guna kekerasan, yang inilah yang paling berkesan. Sebenarnya, okey, itu sangat bertentangan dengan apa? Sangat bertentangan dengan agama. Bagaimanapun kalau kita lihat, golongan radikalisme ini adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Okey. Dan mereka ini mempunyai hubungan rapat dengan apa? Dengan revolusi, gerakan revolusi. Okey. Baik, mesti adanya perubahan, tapi perubahan cara ganas. Perubahan cara apa? Cara keras. Okey, dan tak boleh diterima, ya. Perkara ni. Baik, pandangan Islam terhadap radikalisme. Islam merupakan agama kedamaian, iaitu tak pernah membenarkan penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, kan? Dalam menyebarkan kefahaman beragama, untuk memahamkan berkaitan dengan isu politik. Semua guna jalan yang damai, okey, bukan jalan radikal. Baik. Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi, kelompok radikalisme yang fanatik dapat dicirikan oleh beberapa karakter. Apa karakter dia? Yang pertama, jenis cenderung nak menyulitkan agama dengan ibadah harus atau sunnah seakan-akan wajib. Kan? Solat sunat je tapi bagi dia wajib. Kan? Benda ni sunat tapi bagi dia kan wajib. Ni kalau dalam beragama, dalam melaksanakan ibadah. Kan? Dan dalam hal makruh bagi dia haram. Seakan-akan haram. Okey. Baik. Kebanyakan mereka ni terlalu berlebihan. Nampak tak? Berlebihan dalam isu agama yang tidak kena atau sesuai pada tempatnya. Kan? Benda yang tak kena ataupun tak sesuai. Yang inilah yang dia masukkan. Contohnya, memberi teguran kasar dalam berinteraksi, keras dalam perbicaraan dan emosionalnya dalam menyampaikan ilmu agama. Mesti cakap nak jerit-jerit, marah-marah, cakap yang berkaitan dengan ada apa? Ada maki hamun dan sebagainya. Bagi dia itulah yang terbaik. Sedangkan dengan cara tersebut, okey, bagi diri mereka ini menganggap sebagai apa? Ketegasan. Padahal itu bukannya tegas. Kan? Orang lain yang buat salah pun boleh juga ditegur. Tegur dengan elok, tegur dengan berhikmah. Tapi mereka ini, bagi mereka drastik itulah cara yang terbaik. Jadinya mereka ini mengatakan apa? Mereka memperjuangkan slogan matlamat menghalalkan cara. Buatlah macam mana pun jadi cara je halal. Kan? So, macam mana dengan radikalisme? Kita kena katakan tidak kepada radikalisme. Yes. Okey. Baik. Dan kita lihat juga sejarah kemunculan golongan ekstremisme dan juga radikalisme. Di mana siapakah golongan-golongan tersebut? Golongan Khawarij. Kan, golongan Khawarij. Golongan ini muncul pada zaman Rasulullah SAW dan semakin terkenal pada zaman Saidina Ali. Menentang pelantikan Saidina Ali sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Baik. Disebabkan sikap fanatik, golongan Khawarij ini menyebabkan mereka melakukan penyimpangan terhadap agama. Agama ada macam ni tapi mereka buat cara mereka sendiri. Tak patut dibuat macam tu. Jadinya golongan Khawarij ini merupakan kelompok ekstremis yang melakukan pemberontakan dan juga pelaku bid'ah. Ni waktu zaman Nabi pun dah wujud. Okey. Baik. Dan kita lihat golongan yang kedua, kelompok kedua adalah Salafi Jihad. Salafi Jihad menggunakan pendekatan apa? Revolusi untuk mencapai maksud mereka. Jadinya golongan ini dianggap sebagai apa? Fahaman Neo Khawarij. Bentuk baharu. Ni yang lama. Kan? Jenis lama. Yang ni adalah apa? Neo Khawarij. Dihidupkan semula. Okey.
Baik. Dan kalau kita lihat, dia timbul selepas kematian Syed Qutb. Dan mereka perjuangkan penubuhan negara Islam. Dikatakan mereka negara Islam yang menguatkuasakan undang-undang Islam melalui jalan revolusi. Jalan revolusi ni biasanya jalan apa? Jalan kekerasan. Jalan penggulingan. Kan nak dapatkan kerajaan kena gulingkan kerajaan. Mereka tak bertolak ansur dalam elemen yang menyimpang seperti apa? Bid'ah. Kan, dan berusaha menghapuskannya melalui jalan kekerasan. Yalah, kadang-kadang ya kefahaman masyarakat ni sedikit menyimpang, tapi bagi mereka ni kena hapuskan dengan apa? Kekerasan. Okey. Ni lah yang berlaku. Terus kafirkan orang. Ni golongan Salafi Jihad. Baik, contoh yang berlaku. Kita lihat yang pertama, Al-Qaeda yang selalu dikaitkan dengan apa? Osama bin Laden. Lagi, Daesh. Daesh ni yang mana bagi mereka ni membela Islam ni dengan berperang dan sebagainya, sedangkan ia bukan. Kemudian, kumpulan militer negara Islam, Islamic Islamic Country, Islamic States. Ni yang ada dekat Iraq, ada dekat Syria. Baik, Al-Maunah ni yang ada dekat Malaysia. Kan? Hizbut Tahrir juga ada dekat Malaysia. Lagi apa lagi? Lagi kumpulan Jihad Malaysia, KMM. Kan? Kenapa dikaitkan dengan P. Ramlee? Asalnya perlu dapat penjelasan. Asalnya sekadar letak muka je kot ni. Kan? Tapi P. Ramlee pun ada menyatakan dalam filem-filemnya berkaitan dengan perkara-perkara ni sebagai memberi pencerahan kepada masyarakat. Ada yang melampau-lampau dan sebagainya. Baik. Macam mana langkah nak menangani fahaman ekstremisme dan juga radikalisme ni? First, kita kena dapat konsep pemahaman yang sebenar, yang betul, yang tepat. Kemudian perlunya ada pemantauan terhadap institusi pendidikan, baik kepada pensyarah dia, baik kepada siapa lagi, guru dia ataupun pelajarnya, kepada bahan pembelajaran mereka, aktiviti mereka. Kan sebab apa? Sangat-sangat bahaya kan ditanam perkara-perkara yang bukan-bukan ni. Yang kedua, ruangan di media masa perlu dikawal. Perlu kawal. Perlu kawal supaya maklumat yang salah tentang konsep jihad dalam Islam ni tidak ada penyebaran. Kemudian, perkasakan pendidikan Islam, pendidikan akhlak Islam yang sebenarnya. Dan yang terakhir, peranan NGO melaksanakan aktiviti bermanfaat utamanya kepada golongan belia. Dan perkara ini dan perlunya gandingan fahaman radikalisme ini daripada tersebar, daripada diamalkan, daripada menjadi satu ideologi yang terserap dalam diri masyarakat Islam. Baik, apa yang kita boleh simpulkan dalam kelas kita pada hari ini? Jadi, anda tunggu apa lagi? Simpulkan, berikan kesimpulan apa yang anda belajar di ruangan komen. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kelemahan daripada diri saya dan jumpa lagi di lain-lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.